Alah, balik. Oke, untuk topik hari ini kita masuk ke topik penggunaan pernyataan umpukan dan pernyataan aritmetik. Oke, dua benda ni ya, umpukan dengan aritmetik. Oke, aritmetik di sini maksudnya operasi matematik ya. Umpukan ni maksudnya sama dengan. Oke, kita tengok contoh ni. Oke, string X hello ni diumpukkan kepada X. Oke, maksudnya X itu sama dengan hello lah. Oke, so dalam pengataucaraan kita tak sebut dia sama dengan, kita panggil dia sebagai pernyataan umpukan. Oke, so kita tengok yang pertama ni. Oke, umpukan maksudnya ini satu atau lebih ungkapan. Oke, satu atau lebih ungkapan. Oke, maksud dia ialah, sebab kita tak sebut, tapi maksud dia adalah ni ya. Ni maksud dia. Oke, kita jarang sebut dia sama dengan, tapi hello maksudnya kita umpukkan kepada X ha. Ini maksudnya ungkapan lah. Umpukkan untuk satu ungkapan ha. Ini ayat dia ha. X sama dengan Y. Y adalah nilai yang diumpukkan kepada pemboleh ubah X. Oke, boleh faham ha? Oke, ulang ha. Oke, ini biasanya kalau kita sebut dalam matematik X sama dengan Y kan. Itu bahasa matematik. Tetapi dalam bahasa komputer, pengataucaraan, Y kita dari belakang ha. Y adalah nilai yang diumpukkan kepada pemboleh ubah X. Dia terbalik ya. So ni adalah untuk bahasa pengataucaraan. So ambil nota ni ya, yang cikgu warnakan tu. So faham ni. Okey, untuk kefahaman kita macam ni sebutlah float tabdil. Okey, ini 561.123F diumpukkan kepada tabdil. Okey, dia biasa macam ni. Jangan sebut P sama dengan ini ni ya. Tapi maksud dia sama lah, hanya ayat saja kita gunakan tu. Ambil satu contoh ni lah double ni. Okey, ambil satu contoh ni. Okey, mungkin ayat ni bawah ni kamu tulis satu ayat. Okey, sifar 123 adalah nilai yang diumpukkan kepada pemboleh ubah P. Macam tu. Contoh yang kedua contoh kedua. So kita fahamkan ayat tu tadilah. Okey, kalau macam mana dengan yang banyak ungkapan ataupun pemboleh ubah. Ini dia Ini satu juga contoh P, Q, A. Okey, 255 ni diumpukkan kepada P, pemboleh ubah P, Q dan A. Okey, ini adalah pernyataan umpukan. Okey, sekarang kita tengok satu lagi pernyataan aritmetik. Tadi cikgu sudah cakap pernyataan aritmetik ini adalah operasi matematik ya. Satu atau lebih operasi aritmetik atau matematik ya. Okey, so di sini biasalah aritmetik di sini maksudnya tambah. Okey, guna simbol di sini enggak boleh, tak perlu salin ayat ni lah. Okey, tambah di sini. Okey, lepas tu tolak, darab dan bahagi. Okey, itu operasi matematik ya, biasa. Okey, guna anak panah tulis di sini ya. Tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, ini satu ayat yang penting ya. Unit pemprosesan utama, maksudnya komputer boleh membaca operasi aritmetik dari kiri ke kanan sahaja. Contoh apa maksud ini? Contoh ini. Ini selalunya kita buat dalam matematik kan. Okey. Ataupun kamu tekan kalkulator. Okey, kalkulator akan mana satu dia buat. Okey, ini dulu Kalau kita buat ni dulu kan, darab kan. Okey, tapi komputer tak boleh. Dia tak faham Masa pengataucaraan dia tak faham.
So, kamu tak boleh buat macam ni lah. Okay, kamu mesti letak kurungan. Okay, ini yang perlu kamu buat. Lepas itu, ini kurungan pertama, lepas itu kurungan kedua. Baru dia faham lah. Okay, contoh di sini ya. Ambil contoh ni, ini dalam matematik, ini dalam coding. Mana tahu dari exam keluar nanti, dia minta kamu cari kesalahan. Okay, syntax ke, runtime error ke. Okay, ambil tu contoh ni lah. Tu contoh ni. Ini maksudnya cara kita menulis penyataan aritmetik. Nampak dia senang kan? Tapi dalam bahasa pengetahuan dia ada protokol dia, ada cara dia. Okay, kita mesti letak kurungan. Okay, komputer baru boleh faham. Okay, ini contoh dia. Ini biasa lah. Ini contoh atau cara. Contoh atau cara. Okay, int dia. int int j pembuluh i pembuluh j. So operasi dia adalah i tambah j. So ini coding untuk Java. Hasil tambah. Okay, kita ambil ayat ini ya. Hasil tambah i ini kita ambil dari sini. Okay, i di sini ya. Kita tambah i, maksudnya i di sini lah, bukan i di atas lah. Okay, kalau i di atas itu ialah 10, tapi i di sini adalah 10 tambah 20. So jawapannya adalah 30. Okay, ambil satu contoh ayat ini. Coding ni lah. Ambil satu contoh coding ni. Okay, hasil tambah dia berapa? 30. So kamu guna pen merah. Gariskan ni. Ini i ya, bukan i ni. Ni. I ni rujuk kepada I ni. Memang ini sangat confused ni. Okay, kalau tak faham coding ni, anda tak boleh buat. Okay, mungkin kamu akan tulis jawapannya 10. Kamu tidak nampak di sini. Okay, ini operasi tambah. Okay, ini operasi tolak juga sama. Okay, di sini tambah, bukan maksudnya tambah nilai ya, bukan maksudnya 30 tambah 20. Tambah di sini maksudnya waktu dia cetak ini dah. Hasil tolak ialah ini ayat dia. Lepas itu tambah ini hasil tambah ni. Ini tambah maksudnya lah. So sebenarnya adalah 30 tolak 20. Okey, hasil darab sama juga. Hasil darab. Okey, ini faham kan? Okey, 30 tambah darab 20 sama dengan 600. Okey, satu lagi. Okey, mungkin dalam exam dia bagi kamu, okey, ini output dia. So minta kamu tulis coding ni. So kalau Java dia mesti mula dengan ini lah. Public operasi. Okey, ini suka hati kamu. Ini salah. Ini betul kan dia? Ini adalah bahagi, bukan tolak. Betul kan? Okey, dalam buku teks kamu potong guna pen. Okey, ini public static void. Okey, ini operasi ini mungkin kamu boleh tukar lah. int tukar ke a ke b ke. Nah ini kalau tak confuse sangat, mungkin kamu boleh guna z contoh ataupun j. Tak jumlah jum. Okey, supaya tak confuse. Sini kamu boleh tulis lah jum. Itu pun boleh. Sama saja jawapannya. Okey, ini sama jawapannya. Okey, kita salin satu contoh di sini. Okey, salin satu contoh. Okey, tuliskan di sini lah. I rujuk kepada I di sini. Okey. Kalau nak kamu tukar dia lah jum. Tapi contoh ni bagus. Okey, supaya kamu tidak belajar daripada kekeliruan di sini ya. Okey, guna ni tapi kamu tulis ini I, rujuk ke I di sini ya, bukan I di atas. Conteng di sini ya. Anda faham tapi dan belum tentu tahun depan kamu faham ha? Okey, kita satu lagi. Macam mana kita nak tulis atau cara untuk memasukkan input daripada papan ke kunci. Okey, maksudnya user yang masukkan nilai, kita yang masukkan nilai. Okey, macam mana? Ada codingnya ya. Dia ada syntax dia sendiri.
Okey, kamu salin tajuk dia. Okey, ini dia. Ini coding dia. Import Java until .scanner. Scanner bukan maksudnya untuk kita scan itu di sini. Adalah kalau rujuk perkataan ni maksudnya dia input tu dia hasil daripada papan kekunci lah, user yang masukkan. So ni lebih kurang coding ni macam ni lah. Scanner input. Okay, scan. Ini ayat ni kamu ambil lah. Ini adalah coding untuk memasukkan data-data kita dari papan kekunci. Okay, ini contoh coding dia. Ini mesti kita guna satu semua ni. Okay, ini contoh. Okay, mula-mula kita dia benarkan pengguna masukkan data melalui papan kekunci. Okay, contoh di sini ya. Ni, dia arahan dia lah. Sila masukkan nilai tapak. So, suka hati lah pengguna nak masuk apa. Dia nak masuk 10 kan. Lepas tu di sini dia enter. Dia akan keluar ayat kedua. Masuk 4 lah. Lepas tu komputer akan kira sendiri lah. Ini macam Python dalam projek kamu kan. Okay, Python guna command apa. Okay, apa arahannya. Kalau Java dia guna ini ya. Ingat ini. Okay, boleh ingat lah. Okay, mungkin tulis 10 kali kan. Coba tulis sekali. Okay, coba fahamkan ya. Okay, ini contoh ayat ni lah. Masukkan kita mengira luas segitiga. Tapi pengguna memasukkan nilai sendiri. Nilai tapak dia, nilai tinggi. Ini contoh coding dia. Ini sudah atas ni sudah ada kan. Okay, ini arahan dia. Kemudian ini ialah formula dia. Okay. Di sini 1 bagi 2 lah. Ataupun kamu tak nak 1 bagi 2. Di sini mungkin kamu boleh letak 0.5. Senang lah. 0.5 darab tapak, darab tinggi. Okay, ini simbol darab. Okay, luas. Okay, nilai dia diambil di mana? Luas di sini. Kalau di sini kamu letak segitiga, sini pun letak segitiga lah. Okay, faham. Ini adalah coding untuk memasukkan luas, mengira luas segitiga. Okay, ambil contoh ni. Contoh ini, contoh output. Okay, ini contoh output lah. Ini apa? Okay, ini bukan. Ini adalah ni. Input ini bukan. Ini yang sudah kita tertulis atas tadi ya. Penyertaan umpukan. Kita umpukan nilai. Sudah kita bagi nilai. Ini bukan nilai, bukan ambil dari papan kekunci. So mungkin kamu boleh salin contoh ni. Lepas tulis di sini. Ini contoh atau cara mengira luas. Tetapi bukan nilai itu bukan nilai input itu bukan masuk melalui keyboard. So dia tak perlu, dia lebih ringkas codingnya lah. Dia tak ada command ini. Okay, import Java until ni tak ada public. Ni scanner input ni pun tidak ada. Semua ni tak ada. Okay, boleh faham Kalau jumpa ni maksudnya ini kita sudah bagi umpukan awal. Okay, tajuk di sini kamu tulis pengguna tidak memasukkan nilai melalui papan kekunci. Jawapannya sama. Okay, jawapannya sama. Tapi di sini kita sudah umpukan nilai awal dulu. Okay, nilai awal. Okay, faham nilai awal. So, ini satu contoh lagi. Okay, ini import Java until scanner. Lepas itu, okay, ini tetap. Okay, ayat sini saja kita tukar dia. Siapa nama anda? Okay, sistem outprint. Berapa umur anda? So, integer umur. Lepas itu, okay, cetak semua ni. Ni sini. Dia akan keluarkan semua ni lah. Okay, ini coding. Nanti kalau buka sekolah ataupun ada komputer di rumah, kamu boleh cuba coding ni. Boleh cuba coding ni. Ni. So, ayat dia akan keluar ayat ni lah waktu kita run dia. So, pelajar akan masukkan nama dia suka hati. Lepas tu dia akan ayat kedua, dia masukkan umur dia.
Lepas tu ayat ketiga, hobi dia. So komputer akan paparkan semua ni, nilai-nilai semua ni dia akan ambil di atas ni, sini ya. Nama, so nama ini dia ambil di sini. Umur ambil dari sini, hobi ambil dari sini. Semua dia ambil dari sini lah. Ini contoh coding yang agak panjang, So itu saja sesi untuk hari ini. Ini contoh satu lagi. Ini contoh lah, bukan kita masukkan, tapi kita sudah upukkan ya. Ini. Hafiz sudah diumpukkan kepada pemberi ubah nama. 7 sudah diumpukkan kepada pemberi ubah umur. Bermain diumpukkan kepada pemberi ubah hobi. So cetakkan dia sama, hasil dia sama. Tapi dia hanya tak tanya soalan lah, sebab dia sudah ditetapkan nilai itu. So komputer tak perlu tanya kamu lagi. Boleh faham? Contoh kamu pergi Shopee kan, dia mana ada tetapkan, tak ada tetapkan, dia kamu nak beli apa, cari saja. Itu lain lah, itu cari. Nanti itu pun kita akan belajar di selesai di tingkat 3 sudah kamu belajar bab besar semua tu. Itu sahaja. So untuk minggu lepas itu mungkin kita akan belajar untuk yang seterusnya lah. Struktur kawalan selesai, ini tak ada masalah untuk kamu. Struktur kawalan anda sudah belajar ni. Semua anda sudah belajar. Ulang baliklah urutan pilihan kawalan. So mungkin dia lebih complicated sikit lah. Ini if, else, if, switch case. Lepas ulangan ada for, while, and do while. Kawalan ada 2, if, else, if, switch case. Apa beza dua ni? Mungkin dalam Python dia hanya if saja, tak ada if, else, if. Python. So coba tengok balik. Itu saja pembelajaran kita. Sekian, terima kasih.